Okey, seterusnya tajuk 9 bab 9 iaitu penyelesaian segitiga. Okey. Tengok nombor 1. Penyelesaian segitiga ni ada dua je lah kan. Petua sin dengan petua apa? Petua kosinus. Okey. Jadi nombor 1 dia kata cari panjang BC. Kita tengok. Bila nak cari panjang BC ni kita sama ada kita pilih petua sin ke atau petua kosinus. Okey. Kalau petua sin kalau petua sin rumus dia apa? Kalau BC tu nak cari panjang BC buat rumus dulu. Panjang BC mesti per dengan dia punya sudut kan. Sudut dia mesti berhadapan dengan dia. Kalau BC ni sudut dia mesti situ. Jadi dia akan jadi sin 58. So sama dengan mesti ada lagi satu garisan. Satu sisi. Satu sisi yang ada BA kan. Jadi itu adalah 10 cm per dengan ada tak dia punya sudutnya. Mesti berhadapan dengan dia. So, sin 64. So, ada kan? Jadi, bila tiga benda ada, maknanya kita boleh cari BC ni macam biasa kan? Jadi, tak perlulah kita pakai petua kosinus. Jadi, awak tak payah nak hafal. Awak test dulu. Boleh ke tidak? Kalau dia boleh, gerak teruslah. Kalau dia tak boleh, barulah kita tukar kepada petua kosinus. Okey, jadi 10 per sin 64 darab dengan sin 58. Okey, kira semua berapa dapat? Sembilan perpuluhan 435. Betul. Okey. Jadi simple je penyelesaian segitiga ni. Okey. Jadi kita pergi terus kepada soalan nombor 2. Okey, dia kata cari sudut. Ni maknanya sudut sudut RTS. Okey, ni masih lagi ada pelajar yang tak tahu sudut berada di mana. Sudut mesti dekat tengah-tengah. Huruf yang di tengah-tengah dia mesti apit. Jadi RT sini. RTS Jadi bila nak cari sudut, okey, kita test dulu rumus rumus sin, sorry. Kalau rumus sin nak cari sudut kita letak sin T. T lah kan, ada huruf T kat situ kan. Mesti per dengan sisi dia. Dia boleh terbalik macam tu. Asalkan bila kiri awak mulakan dengan sin, sebelah kanan pun mesti sin. Kalau kiri awak pakai jarak lah. Sisi, sebelah kiri kanan pun mesti sisi Okey, jadi sin T. Apa dia punya sisinya? Ada 18. Sama dengan ada tak sudut lagi satu? Dia tak ada kan? Jadi bila tak ada, automatik sin ini kita tak boleh pakai. Faham? Jadi banyak sangat nak cari tak boleh lah. Okey, jadi kita pakai lagi satu iaitu petua kosinus. Kalau nak cari petua kosinus, kalau dia suruh cari sudut T ni, RTS ni, T kat sini, so awak kena mulakan dengan dia punya sisi. Jadi 18 kuasa 2 sama dengan dia punya rumus dia mesti kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2 plus 15 kuasa 2. Dua sisi yang apit sudut tu. Tak kisahlah nak mulakan 15 ke 14 ke suka hati. Okey. Dan mesti tolak dengan dua sisi tu balik. 2 darab 14 dengan 15 cos T. Itu rumusnya. Jadi kalau kita nak cari sudut T mesti mulakan dengan sisinya. Lepas tu kena kuasa 2 kuasa 2. Jadi ingat rumus. So rumusnya dia contohlah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 plus C kuasa 2 tolak 2B dengan C darab cos A. Okey, itu adalah rumusnya. Okey, lepas tu kita kira. Semua kena kira. Okey, macam mana kita nak cari cos ni? Okey, ni sekarang ni cara cepat Okey, apa kita buat? Semua yang berada dekat sudut ni kan dia negatif kan? Okey, awak campakkan di sebelah kiri. So dia akan jadi 2 darab 14 darab dengan 15 darab dengan cos T sama dengan 14 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. 18 dibawa ke sana jadi tolak 18 kuasa 2. So nak mencari cos T, apa kita buat? Ini kan darab, bawa sana jadi pandai bahagi. So bahagi 2 14 dengan 15. Okey, barulah awak kira. Okey, sekarang kita kira 14 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 18 kuasa 2. So berapa awak dapat? 97. Betul. Okey, bawah dia 2 darab 14 darab 15. Berapa dapat? 420. Okey, bahagikan 0 perpuluhan jadi cos T sama dengan 0.23 095 kan?
Janganlah tulis panjang-panjang macam ni. Dia 4 tempat je. Jadi bawa 5 ke sana, dia akan jadi 0.2310 kan. 10 tambah lagi. Okay. Alright. Lepas ini baru tekan apa? Nak mencari T sahaja. Nak cari sudut itu, mesti tekan shift. Shift cos. Kalau sin lah. Jangan tak tahu pula. Jangan semua kau belasah cos pula. Jadi kalau sin, kalau tangent, ikut sukalah. Jadi kalau sebabkan dia cos, shift cos. Shift cos 0.2310 adalah 76.64 darjah. So kelas, kalau sudut boleh 2 tempat perpuluhan. Kalau bukan sudut jangan 2 tempat, tak boleh. Okey, elakkan. Jadi pastikan 3 dan ke atas. Okey. Jadi ini adalah petua apa tadi? Kosinus, betul. Okey, nombor 3. Okey, cari panjang AC. Cuba tengok panjang AC ni awak nak pakai apa? Ini. Cos ke sin? Pilih. Okey, cos. Okey, kalau cos, AC tu kuasa 2 sama dengan, mana ada sudut dia? Dia tak ada sudut dia. Jadi macam mana tu? Yang ada sudut ni, sisinya adalah 30 kan? Jadi 30 kuasa 2 sama dengan, apik sudut, 20 kuasa 2 plus AC kuasa 2. Tolak 2, 20 AC cos 60. Macam tu. Jadi sudut sini mesti dengan sini. Okey? Sudut berada sisi. Sisi mesti dengan sudutnya. Okey. Jadi macam mana tadi kita buat? 30 kuasa 2 adalah 900. 20 kuasa 2. Betul. AC kuasa 2. 40. Terus je 2 darab 20 darab cos 60. Dapat berapa? Dapat 20. Okey. So 20 apa tu? 20 AC. Okey. Lepas tu kumpulkan. Okey. So sini kosong. AC ni kuasa 2. Jangan awak pecahkan A kuasa 2, C kuasa 2 pula. AC tu panjang dia. Dia jadi X lah. Faham tak? Ni adalah X lah ni. Korang ni kali harap. Sekarang dia pergi potong. Dia pergi kuasa 2 kan pula sekarang. Jadi kita letak AC kuasa 2. Okey. AC kuasa 2 tolak 20 AC. Tambah 400. 900 jadi tolak. Okey. Jadi tolak 20 AC. Okey, 400 tolak 900. Negatif 500. So, sini macam apa ni? EQN kan? Dia kan kalau AC tu jadi X kan jadi EQN. Okey. So, dapatkan EQN dia berapa? So, AC yang pertama adalah 34.49. Dan AC yang kedua yang kita dapat adalah sama Oh, samalah. Jadi 34.49. So, dua-dua tu sama kan? Jadi ambil satu je lah. Okay. AC adalah 34.49. So, dah dapatlah. Itu adalah panjang AC. Okay. Jadi sudut ABC pula. Ni sudutnya. Okay, so kan bila awak dah dapat biasakan diri awak label. Jadi AC adalah 34.49. Label. Okay. Okay, jadi nak cari sudut ABC. Sudut kat mana tadi yang saya dah cakap tadi? Mesti tengah-tengah. Yes, dia mesti yang diapit. Okay, jadi sudut kat B. Label siap-siap. Okay, nak pakai petua apa? Sin ke cos? Cos lagi. Yes. Jadi 34.49 kuasa 2 sama dengan. Sebab kita nak cari sudut ni kan. Jadi mesti guna dia punya garisan dulu. 26 kuasa 2 plus 23 kuasa 2 tolak 2, 26, 23. Saya cakap 23, tulis 26.
cos B. Okey, macam mana tadi? Bawa ke sini kan. So, jadi 2, 26, 23 cos B sama dengan 26 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2 tolak 34.49 kuasa 2. So, nak mencari cos B, ya, semua-semua itu kena bahagi. Betul. So, jadi 26 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2 tolak 34.49 kuasa 2. Berapa jawapan tu? 15.4399 bahagi 2 darab 26 darab 23. Berapa? 1196. So, dapat 0.0129. Jadi, nak mencari B macam mana sudutnya? Ya, shift cos. Okay, berapa dapat? 89 darjah. 80.26 darjah. 89.26 darjah. Tengok jadi simple je. Okey, tak susah pun. Okey. Seterusnya nombor 4. Hitung luas segitiga RST. Okey, kelas. Bila luas segitiga yang bukan segitiga bersudut tegak ataupun bukan segitiga sama kaki ataupun bukan segitiga sama sisi. Dia macam sama sisi tau ni, tapi sebenarnya tak sebabnya saya ambil gambar kat dalam sini. Nampak gambar dia segitiga macam itu kan. Jadi saya dah letak macam itu, jadi kita anggaplah dia tak sama. Okey. So, nak cari luas begini ada satu rumus, iaitu setengah AB sin C. Okey. Maksud AB sin C ni dua garisan yang apit sudut ni. Faham tak? Dua garisan yang apit sudut tu. Dua sisi yang apit sudut. Carilah. So, setengah. A adalah 4. Mana-mana 12 darab dengan sin 50. So, 4, 12 ni suka hati awak lah. Awak nak pusing-pusing kiri kanan ke suka hati lah. Okey, janji 4, 12 sin 50. Mesti dua sisi yang apit sudut. Okey, so kita kira berapa dapat? 18 perpuluhan berapa? 18.39. Good, betul. Okey. Seterusnya nombor 5. Lagi. Okey. Satu lagi ni, kalau dia tidak ada sudut ni, awak boleh buat dua cara. Sama ada awak nak mencari sudut dulu ataupun awak menggunakan petua Heron. Tapi saya tak ingat sebenarnya petua Heron ni. Sekejap. Petua Heron. Okey. Jadi kalau awak nak pakai petua Heron, saya tunjukkan ni kan awak nak, supaya awak boleh gunakan petua Heron ni. Okey, petua Heron ni, dia punya rumus dia adalah punca kuasa S darab S tolak A. Apa benda S tolak A, S tolak B, S tolak C ni? Okey. Dia kena tolak dengan setiap sisi. Apa benda S tu? Okey. S tu adalah hasil tambah semua sisi bahagi 2. Faham? Okey, jadi awak cari S dulu. Kalau semua sisi adalah baru boleh pakai petua Heron ni. Kalau tidak, tak boleh. Jadi S kita sama dengan 13 campur 10 campur 12 bahagi 2. So, berapa S awak? Kira lah, janganlah malas. Bahagi 2 dapat berapa? 17.5. Jadi masukkan dalam rumus ni. Jadi S adalah 17.5 darab S tolak A. Katakanlah awak nak A sini, B sini, C sini. Jadi S tolak A 17.5 tolak 13. Berapa? 4.5. Lagi 17.5 tolak 12. 5.5. A, B, C awak tu tak kisahlah. Awak nak tak terbalik pun tak apa. Asalkan awak tolak je semua sisi tu. Habis cerita. Okay. 17.5 tolak 10. Apa? 7.5. Dah. Okay. Lepas tu. Kira lah. Tunggu apa lagi. 17.5 darab 4.5 darab 5.5 darab 7.5. Jangan nak melangut je. Kira lekas. Berapa dapat tu? 3,248. 0.4375. Okey, awak
Puncakan kuasa dia. 56.995 kan? 995. Okey. Alright. Jadi ini kalau nak pakai petua heran okey. Kalau tak nak, kalau anda katalah kita terlupa petua itu, pakai je rumus tengah A darab B darab sin C. Tapi carilah dua sisi yang apit sudut. Ada sudut kat situ? Tak ada. Kalau tak ada, kena cari. Guna apa? Carilah pakai petua kosinus. Itulah. Jadi ada dua benda kat sini. Okay? Okey, so seterusnya nombor 6. Okey, ini adalah soalan dalam kertas 2. Panjang. Okey, dia kata cari panjang KM. Okey, KM. Jadi awak nak pakai apa kat sini? Cari panjang KM. Okey. Okey, so sekarang ni nak cari panjang KM ni, kita ada satu sudut. Saya tak cukup maklumat dia. Panjang KM ke saya ada tertinggal? Sekejap. Kan betul ada tertinggal satu. Okey, K sudut dekat K ni 25. Tertinggal. Okey, dah boleh terus. Okey, nak cari panjang KM, okey kita try. Kalau KM ni sisi dia mesti per dengan nak pakai petua sin Sin apa? Depan dia apa? Sin J. Ada tak? Tak ada, tapi boleh cari tak? So kalau boleh cari. Kan segitiga 180. Tolaklah 80, tolak 25. Okey. Jadi dapat 75. So adalah kat situ. Faham? Sama dengan, ada tak sisi lain? Ada 14 per dengan sin 25. So untuk mencari KM, jadi KM sama dengan 14 per sin 25 darab dengan sin 75. Jadi 14 darab dengan sin 75 sama dengan bahagi sin 25. Dapat berapa? 31.998. Okey. So label lah, tulis siap. Dah settle. Okey. Jadi panjang KM kita dah ada. Okey, seterusnya B. Cari sudut apa tu? KLM. Tadi dah ajar. Sudut kat mana? Kalau tak ingat lagi dah berapa kali ulang dah ni. Tak tahulah nak cakap macam mana dah. Baca doa banyak. KLM. Jadi L lah kan? Okey, mana K? K LM. Susah di sini. Okey, nak pakai petua apa? Kosinus. Okey, betul. Okey, jadi macam mana nak buat? 31.998 kuasa 2 sama dengan yang apit sudut tu 12 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 tolak 2 darab 12 darab 25 balik, barulah cos sudut itu cos L. Okey, jadi macam mana tadi? Bawa dulu negatif tu, jadi 2 12 25 cos L sama dengan pandai. Okey. Dah, jadi macam nak cari cos L? Kira kan 12 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 tolak 31.998 kuasa 2. Berapa dapat? Okey, bahagi. Automatik terus bahagi berapa tu? 2 darab 12 darab 25. Okey, okey, lepas tu shift. Pandai. Shift cos dapat berapa? 115.14 darjah. Betul. So label lagi. Label ni memang penting Nanti bila awak nak jawab segala-galanya tu senang bila dah label. Awak ni malas. Okey, mesti wajib label. Wajib label. Okey. Okey, dah settle. Okey, yang seterusnya C. Luas JKLM. JKLM. JKLM tu cuba tengok bentuk apa? Sisi 4. So kalau sisi 4 mana ada kita belajar rumus sisi 4 pelik-pelik macam ni kan? Jadi pecahkan. Jadi ada dua segitiga tu kan?
Jadi awak mulakan dengan segitiga JKM dulu plus segitiga apa? KLM. Okey. Jadi JKM punya segitiga 1/2 darab. Ada tak dua sisi yang apit? Ada 14 dengan okey, betul. Darab dengan sin apa tadi? 80. Betul. Okey, KLM 1/2 darab 12 darab 25. Darab apa? Sin. Macam tu je. Tak susah pun. Cari sisi yang boleh apit. Okey. Apit sudut lah. Apit apa lagi? Apit sudut lah. Okey, jadi darab macam biasa. Okay, yang ini awak akan dapat 220.5831 plus. Yang belah sana. Korang kira nanti kalau ada salah saya punya pengiraan ni, awak cakap dekat yang komen tu. Salah kan? Kadang-kadang ajaran sesat juga ni kan. Okey. Okey dah. 7909. Okey. Tambahkan dua-dua. Tambah 135.7909. So, berapa dapat? 356.374. Ada. Siapa kata MX susah? Senang je kan? Dapat je semua jawapan. Memanglah saya yang buat kan? Mana dapat kan? Kalau korang buat, siapa yang belajar MX lapor memang dia belajar. Dia pakai otak. Kalau tak memang dia tak belajar lah. Mesti kan lapor. Okay? Sebab saya pun tengah lapor. Okay. Lakar sebuah segitiga KLM. Mana segitiga KLM semua tengok. Okay, kita lukis semula. K ini M, ini K, lepas tu pergi L, lepas tu turun. Okay, sini L lah. Kalau dia kata lakar semula, awak tengok sudut dulu. Sudut apa yang tidak boleh diusik? Jadi bila MK, K. Maknanya yang ada prime tu, dia adalah barulah. Okay, jadi sudut K tu tak boleh berganjak. Biar situ dia diam. Jadi awak boleh ubah M dengan L sahaja. Jadi pilih nak ubah mana. Jadi kalau kita M ni, okay, M ni daripada sini, kita pendekkan sampai sini dan kita cantum dengan L. Nampak tak? So, LM ini mesti sama sisi. Jadi, ini dah jadi M prime. Faham? Okay, so tengok. Cukup tak syarat? LM sama dengan L. Maknanya ni dah L prime lah. Ni K prime lah. Faham tak? Tak payahlah nak K atau K prime. Tak payah. Memang kita wujudkan. So, jadi L prime, LM sama dengan L prime, M prime. Betul? Lepas tu KM. KM sama dengan K prime, M prime. Macam lain je. Kan? Jadi apa kita buat? Tak boleh ni. M tak boleh gerak. Tak boleh. Okay, dia tak sama tu. Sebab KM ni panjang. Mana boleh sama dengan K prime, M prime tadi? Tak boleh. So, tak boleh pergi kepada M ke dipendekkan, tak boleh. Okay, cuba dipanjangkan pula. Kita yang buat dia. Okay. Lukisan saya ni tak betul ni. Ini dipanjangkan. Okay. Kalau itu dipanjangkan, maknanya sini tadi L kan. Jadi kat sini dia akan jadi L prime. Okay, dia akan jadi L prime. So, ni lukisan sini tak betul Kalau lukisan dekat buku tu betul sikit. Sepatutnya dia macam ni. Sekejap. L ni kita panjangkan pula. Dia macam tu. L ni panjang. Dia jadi gini. Dia sepatutnya segitiga sama kaki. There. Okay, cuba tengok balik. LM. Sama tak dengan L? Okay, sama. KM sama. Okay, jadi bermakna L ni je yang kita panjangkan. M tak boleh. Kalau M dipendekkan tadi tak boleh, tak mencukupi syarat. Okay, so setelah itu lakar sebuah segitiga. Biasanya lakar ni satu markah. Satu markah. So awak pajak dulu dia punya sudut. Sudut ni jangan usik. Maknanya K ni awak dah tahu dah. K ni memang tak akan berganjak. So antara L dengan M yang kita boleh kisahkan dia sama nak pendek ke nak panjang yang mana satu. Lepas tu kita tengok syarat. Cukup tak syarat ni. Okay? So itu je dalam penyelesaian segitiga. Itu je tau.
Lepas ni saya akan buat nombor indeks pula. Jadi salin semua daripada nombor 1 sampai nombor 6. Fahamkan betul? Betul. Okey. Alright, itu je untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.